Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Hari Selasa 19 Januari 2021. Seperti biasa kami bersiaran langsung selama 1 jam di TVS Astro 122. Selamat pagi Gaz. Selamat pagi John. Apa khabar? Sehat? Alhamdulillah kabar Sehat. baik. Apa khabar anda di rumah? Pastinya kami di Sejahtera Asia sentiasa mengharapkan agar semua anda di rumah, adik-adik, kakak-kakak sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat sahaja. Macam John katakan tadi, hari ini hari kedua untuk minggu ini bersamaan dengan 6 Jamadil Akhir 1442 Hijriah, dan kepada anda yang mungkin mempunyai sebarang cadangan untuk anda hantarkan kepada kami, hantarkan sahaja di Facebook dan Instagram kami Sejahtera Asia. Baik, macam biasa di Sejahtera Asia kita akan bawakan kepada anda di rumah pelbagai informasi berkualiti. Jadi pada hari ini topik kita ada dua. Pertama adalah pandangan lebih terperinci mengenai fenomena banjir di Sarawak. Dan yang kedua, pastinya kita nak mendalami pengalaman dan suara hati mangsa rumah runtuh ekoran banjir yang melanda baru-baru ini. Tapi sebelum itu kita akan bawakan perkembangan semasa dan kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia. John mulakan. Baik, semalam Malaysia mencatatkan 3,306 kes baru positif COVID-19, menjadikan jumlah positif adalah 161,740 kes. Manakala 2,290 kes sembuh direkodkan semalam, menjadikan jumlah kes sembuh 122,344 kes sembuh. 4 kematian direkodkan semalam, menjadikan jumlah kes kematian adalah 605 kes, 226 kes rawatan di unit rawatan rapi ICU dan 94 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan untuk perkembangan ataupun untuk perincian COVID-19 di Sarawak, mungkin Gas boleh kongsikan. Baik, macam John katakan tadi, ada 4 kematian dicatatkan semalam John, dan duka cita dimaklumkan 2 daripada kelompok 4 kematian ini adalah datangnya daripada Sarawak. Jadi 2 kematian akibat COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam 18 Januari 2021, menjadikan jumlah kematian di Sarawak meningkat kepada 21 kes kematian setakat ini. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, terdapat 100 kes positif COVID-19 baharu dikesan di Sarawak semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 2,211 kes. Sibu merekodkan kes tertinggi iaitu dengan 37 kes, dengan Beluru 27 kes, Betong 7 kes, Miri 7 kes, Kuching 6 kes, Bintulu 4 kes, Selangor 4 kes, Seri Aman dan Lubuk Antu masing-masing dengan 3 kes, manakala Sarike dan Kanowit masing-masing dengan 1 kes. 7 kluster yang masih aktif di Sarawak John, antaranya ialah kluster Bukit Sekubong di Sebauh, kluster Jelita di Miri, kluster Pasai di Sibu, kluster Keranji Tabuan di Kuching, kluster Basayap di Miri, kluster Stutong di Kuching dan kluster Mador di Meradong. Jadi perkembangan untuk anda adalah daerah Beluru kini diisytiharkan berstatus merah selepas 42 kes jangkitan tempatan COVID-19 dikesan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dan setakat semalam sahaja, sebanyak 27 kes positif COVID-19 baharu dikesan di daerah ini yang melibatkan kluster Pasai. Selain Beluru, 3 lagi daerah lain berstatus merah, Kuching, Sibu dan Miri. Baik, seterusnya John, itu adalah perkembangan COVID-19 yang kami nak bawa kepada anda. Seterusnya John akan bawakan perkembangan yang seterusnya. Ya, masih lagi mengenai COVID-19 di Sarawak. Dan rakyat Sarawak diminta memainkan peranan dan memberikan kerjasama sepenuhnya dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19, kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Betul. Dan beliau juga berkata tanggungjawab itu kini terletak pada rakyat di samping dengan usaha kerajaan negeri untuk membendung penularan wabak ini. Jadi dia memohon agar seluruh rakyat dekat Sarawak maupun Malaysia agar membantu untuk mengekang penularan, sebab sekarang tanggungjawab terletak pada rakyat. Betul. Dan kita untuk mematuhi SOP, untuk jaga penjarakan fizikal dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab kita, sebab sekarang penularannya sangat tinggi. Kalau kita lihat dalam beberapa hari lepas, kes dekat Sarawak meningkat dengan begitu mendadaknya. Jadi beliau juga mengingatkan supaya jangan leka, dan semakin cepat ia hilang, makin kita akan dapat menikmati kehidupan yang normal seperti sebelum ini. Itu jangan kata Dato' Amar. jadikan penantian dan penemuan vaksin COVID-19 itu sebagai tiket untuk kita senang lenang, leka dengan SOP dan sebagainya. Mungkin kita juga nak bawakan perkembangan perincian yang seterusnya. Bayaran fasa terakhir BPN 2.0 mulai 21 Januari. Bayaran BPN 2.0 akan dipercepatkan bagi meringankan beban kewangan rakyat. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa pengumuman
pengumuman pakej bantuan khas malam. Bantuan ini adalah antara 22 inisiatif yang akan dilaksanakan di bawah pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai berjumlah 15 bilion ringgit. Justru pembayaran bagi bantuan ini akan dibuat mulai 21 Januari ini melibatkan 2.38 bilion ringgit dan akan memberi manfaat kepada 11.1 juta penerima di negara ini. Baik John, saya kira itu adalah berita baik buat mereka yang memerlukan. Apapun, sentiasa mengamalkan amalan berjimat cermat dan apa yang paling penting, amalkan 3W dan elakkan 3C. 3W, wash, One dan wait, elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Baik, itu adalah antara perkembangan yang kami bawakan kepada anda pagi ini di Sejahtera Asia. Topik yang pertama pada hari ini, John, pandangan lebih terperinci mengenai fenomena banjir di Sarawak. Nak tahu lebih lanjut mengenai topik ini, kita bersama dengan Senior Lecturer Civil Engineering Swinburne, Dr. Kelvin Kwok King Kwok. Hello, Doctor. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Thank you very much. Yeah. Baik, Doktor, kalau kita lihat dalam kejadian banjir dekat Sarawak baru-baru ini, ini antara banjir yang agak teruk. So, Doktor sebagai seorang pensyarah mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kejadian banjir ini boleh berlaku. Okay. The flood actually is the phenomena of flood is due to two reasons. One is when it rains heavily, the water will flow into the drain, then go into the river. If the drain is not able to cater the flow, excess rainfall, if the river is not able to cater the excess rainfall, then the water will overflow. By the time it overflow, then flood will happen. This is first phenomena, and it is happening in Kuching. And in Serike, there is another phenomena of flood happening. It happened during king tide. So during the king tide, the sea level is very high. So the water will flow from the sea into the river. So the land level in Serike town is quite low compared to the king tide level. Then the water will be overflow and it cause flood as well. There are two phenomena happening in Bagaimana Sarawak. pula dengan situasi yang ianya berlaku pada satu-satu masa? Seperti contoh, king tide itu juga berlaku dan taburan hujan itu lebat pada masa yang sama, Doktor. Okay, this is the main reason why the flood would occur. And when there is a king tide and there is excess rainfall, heavy excess rainfall, when these two meet together, then it will cause the flood immediately. Jadi kita kena sentiasa berwaspada dan orang kata topik pada hari ini sebenarnya memberikan kita satu persediaan. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi seterusnya kita nak tahu juga berapa lama mungkin masa yang diperlukan untuk paras air ini kembali normal selepas episod hujan lebat ni berlalu, Doktor. So as we know, within 2 days, there are 2 cycles where the water level in the sea will achieve the peak. There are 2 times. There are twice, and there are 2 times also water level in the sea will achieve the lowest level. So in order to ensure that the water will reside, normally it will take about less than 12 hours and less or lesser. 12 hours or lesser. Sebab kalau kami juga ada membuat peninjauan situasi banjir di Kuching terutamanya, dan keadaan surut tu, Doktor, dia agak cepat. Besok dia macam bila kita keluar rumah je, dah hilang dah banjir. It is because normally the flood happening because the water is not in time to discharge into the sea. So when the water level in the sea is getting lower, then the flood that happening, the water will be flow directly into the sea, and then immediately the water will reside. So the maximum time that it will take will be 12 hours. Maximum time? 12 hours. 12 jam untuk paras air kembali normal. Baik, John, dalam kajian Dr. Kelvin juga ada nyatakan mengenai Artificial Neural Network Model yang digunakan untuk meramal hujan atau rainfall terutamanya di Sarawak. Jadi boleh Doktor terangkan lebih lanjut mengenai kajian ini? Okay, Artificial Neural Network, I think I have played around with it for about 20 years. Then for the past few years, we have come out with a novel neural network. So how do we use this neural network is something like this. We have the input, we have the output. Okay, so this input and output, we try to relate it using a basic equations like a y equal to ms plus c. M is the weight, and then C is the bias. So inside this black box model, we have a lot of
M and C. M adalah weight dan C adalah bias. So we have bias. a lot of ways. So to interrelated between the input and output. So in order to ensure that this neural network is able to work, we need to train it to assign or to train it to optimize the weight and bias. So after we get the relationship, when we input the new data into it, then immediately we will simulate the future output, the target output. So so it far, means the higher the mass, the higher the bias. It has the relationship to interconnect it. So far what we have done is we use the artificial neural network to simulate the runoff, which is the flow. Okay, and we also use it to simulate the future rainfall based in using the climate data given by global circulation model. In year we have simulated the rainfall data in year 2050, 2080. 2080. Yeah, because the data provided global circulation model predictors provided by global circulation model (GCM) model, they will provide the data until 2100. So we are able to simulate. The time frame is very long. Jadi pada masa yang sama mungkin boleh berlakunya climate change, perubahan iklim secara drastik dan mungkin faktor ini boleh menjejaskan keputusan ramalan. Nak tahu lebih lanjut selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Thank you. Apa ya? Menurut Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, kemungkinan untuk berlaku sekali lagi banjir adalah pada akhir bulan ini. Dan kita sebagai masyarakat setempat perlu sentiasa bersiap siaga dengan mengetahui bagaimana sebenarnya fenomena banjir ini boleh berlaku. Dan tadi kita bersama dengan Dr. Kelvin, masih lagi bersama dengan Dr. Kelvin, membicarakan mengenai fenomena banjir ini secara lebih terperinci. Dan tadi the time frame of the study is until 2080. Dan kita tahu dalam tempoh sedemikian mungkin perubahan iklim yang drastik boleh berlaku, climate change dan sebagainya, dan ia boleh menjejaskan keputusan ramalan. Tapi sebelum itu saya nak tanya juga doktor, berapa lama sebenarnya doktor dah terlibat dalam kajian ini? It's about predict the future rainfall in climate change is about 10 years already. 10 years already. Yeah. Okay. Jadi doktor, mengenai faktor perubahan iklim yang drastik ini, bagaimana ia boleh menjejaskan keputusan ramalan untuk kajian doktor? Can you repeat your question? The climate change that might happen within the year until 2080, how can it affect the study? The predictions. Okay. So actually, meteorologists or climatologists, they are aware of this phenomena. And that's why every 5 years they come out with a new assessment report. So it come up with the assessment report number 1, number 2, number 3, 4, 5, and now they are coming with the assessment report number 6. So you can see that there are some factors that will affect the simulation process, simulation accuracy. So they have to do some adjustment. That's why they come out with a new assessment report with new predictors. With these new predictors, we are able to simulate the future rainfall more accurately. Normally, the report they prepare by the climatologists and the hydrologists for climate change, it need to be revised every 10 years. Every 10 years, they need to revise. Jadi itulah orang kata perubahan iklim ataupun pelbagai lagi faktor cuaca yang lain, dia boleh menjejaskan keputusan ramalan ini, tetapi setiap 10 tahun itu akan diadakan revision. Revise the predictors parameters. Tapi doktor, kalau kita lihat bahawa perubahan iklim ini adalah berpunca daripada pembangunan pesat yang tak terkawal. Jadi adakah assessment ataupun ramalan ini juga dapat dijangka dengan melihat situasi perkembangan pada hari ini yang mungkin membawa kepada perubahan iklim yang mungkin juga menjejaskan ataupun mengganggu keputusan taburan hujan itu? Yeah, all this climate change actually is because of the greenhouse effect. Meaning to say that the emission of carbon dioxide into the atmosphere. The more we release the carbon dioxide into the atmosphere, then the temperature become higher. When the temperature will become higher, okay,
So what will happen is they will encourage the evaporation. When more evaporation happen, so what has been, more clouds will be formed. So when there's more clouds will be formed, then heavy rainfall, extreme heavy rainfall. When the drain and the river cannot cater the extreme heavy rainfall, then flood will occur. So that's why inside the climate change scenario, during the raining season, the rain will be extremely heavy during the rainfall season. So in contrast, when there's no water at all on this surface of the ground already, what will happen? When the temperature increase, then the surrounding will be getting drier and drier because no water will be evaporated. So when there's no water evaporated, then less rain, less cloud will be formed, then it causes less rain. So when this happens, then the drought season will be getting longer and longer. So this is the scenario where this is the reason why in the climate change, when there is heavy rainfall, the rainfall will be extremely heavy. When there is the drought, then the weather will be extremely dry. So it's not the balance, not the balance, extreme and extreme. Due to all this because of the emission of carbon dioxide into the atmosphere. Dan bercakap mengenai penghasilan gas karbon dioksida ini, itu juga disebabkan oleh kerakusan pembangunan pesat ini. Jadi doktor, setelah kita berbicara mengenai perubahan iklim, penghasilan karbon dioksida, musim kemarau dan sebagainya, apa agaknya yang boleh dilakukan untuk kita menyeimbangkan antara pembangunan dan kelestarian ekosistem? Seperti contoh, mungkin jika taburan hujan tidak selari dengan sistem saluran yang sedia ada, mungkin juga boleh diperbaiki sistem saluran itu untuk mengelakkan flash flood dan sebagainya. So when you talk about in hydrology there are 3 types of water that we need to monitor. One is the water supply, or what 3 component water that we need to monitor, we need to manage. One is water supply, the water that we use daily. So we have to ensure that it will not overuse, so that water usage will be in a sustainable manner. Second cluster of water that we need to manage is the wastewater, the water that we have used. So we need to come out with more modern technology so that the wastewater will be treated more efficiently. Another component of water that we need to manage is the stormwater, the water falling from the sky. So we need to come out with the stormwater devices, improvement devices, so that the stormwater quality will be improved before it go into the river. Actually, these 3 components we can integrate it to achieve next level of sustainability. Let's say, for example, in between the water supply and the wastewater, in Singapore, what they do is they treat the wastewater until to the level that can be consumed. This type of water, they call it new water. When this happens, the amount of wastewater discharge will be lesser. The dependent on the water supply, potable water supply, will be getting lesser. So we also can integrate in between the wastewater and also the stormwater. So in some other country, what happened is the stormwater will be discharged into the wastewater as well, combined together and treated. When this happens, the amount of stormwater, which is not that dirty, will mix together with the wastewater. When this happens, the amount of wastewater will become larger, bigger. So we have to control the flow of the stormwater into the wastewater. And then there is another place that it can integrate in between the water supply and the stormwater. This one is quite simple, quite straightforward. We can store the water temporarily. And then for the potable use and non-potable use, such as use it for the cleaning the car park, cleaning the car, flushing the toilet, and so on. Itu kita ambil contoh di negara Singapura yang dapat mengurangkan waste water ini menjadi air yang boleh kita consume, kita ambil dalam kehidupan seharian. Selepas ini, kita nak tahu lebih lanjut bagaimana storm water module ini, doktor, boleh mengelakkan fenomena banjir. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Thank you.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Kelvin Kwok, pensyarah kejuruteraan awam Swinburne University yang berkongsi mengenai pandangan mengenai fenomena banjir yang berlaku dekat Sarawak baru-baru ini. Jadi doktor, talking about storm water module, how does this module can actually help managing the floods? This storm water module actually is a plastic module, and it can appear in different color. It can appear in the black color, orange, or yellow, and it will so that it will, when it appear in different color, then it will improve the aesthetic of this stormwater module. So the size of this stormwater module is unit by unit. One unit is 0.5 meter in width, 0.5 meter in length, and 0.5 meter in height. So this storm module, it can be combined together, as a Lego, look like a Lego, assembled together, and it can be used to form the drain, It can be used to form the storage tank, So once we use this storm module as the storage tank or drain, what will happen is when the rainfall falling down from the sky, and then this water, the excess rainfall, will go into this storm water module. So when the water was go into the storm module, part of it will be stored inside the storm water module. And then only certain percentage will be released to the existing drain. So when only certain percentage of the drain water will be released into the existing drain, then it will avoid the flood from occurring because part of the water has been stored inside the storm water module already. It so happened with the storage tank as well. When it rains, part of the water will be stored inside the storage tank, assembled by stormwater module, and then only part of it will be released into the downstream. And then when the rain stops, then the water in the stormwater module will be released slowly, bit by bit, and this immediately will avoid flood from happening. And this idea actually is not from us actually. It has been adopted in various countries like US, Australia, and China. They have utilized this stormwater module to form a sponge city. So how does the sponge city look like? It will be when it's rain, about 60 to 70% of the water will be stored inside this stormwater module. Only 30 to 40% of the water will be released into downstream. So the water stored in the stormwater module, when they need it, they will pump it out for their daily usage. And the 30 or 40% they release to the downstream. What will happen is it will avoid the flood from occurring. And they have come up with a pilot study for 30 prime cities in China like Tianjin, Beijing, Shenzhen, Shanghai, Wuhan, and so on. Sponge City. Sponge City. Sponge City. Yeah. Jadi Sponge City dan storm water module ini akan membentuk longkang dan storage tank yang mana apabila banyak air, ia akan pergi ke sana dan mengelakkan banjir. Doktor, bagaimana storm water module ini sudah dipraktikkan terutamanya di Sarawak oleh pihak berkuasa ataupun agensi-agensi yang berkaitan? Now in Sarawak, we try to convince the authority to utilize it. So there are something that we need to work it out before we convince the authority, especially on the management maintenance part, because this module is buried underneath the ground. So we need to come up with the proper maintenance procedure, to ensure that this stormwater module can be used or can be last. It is safe to use. It is to be used in Sarawak. Okay, doctor. Like when we see in West Malaysia, there's this smart tunnel they call it. Is the smart tunnel also the same concept like the storm module? Not same concept. Totally different. The smart tunnel basically is something like this. Smart tunnel actually is down there. You have the drain. When the weather is dry, then water can pass through it. So when it is rain, then the tunnel have to be closed for the passage of the water. And closure for the passage of the vehicle. Then it will be used for storing the water, and also it will be used for passage of the water from one point to another point to discharge into the flood or the strait
directly in a faster rate. This is the function of smart tunnel. Konsepnya berbeza. Yeah, it's slightly different. Apapun kedudukannya mempunyai manfaat masing-masing dan adalah salah satunya adalah untuk mengelakkan banjir. Dan pasca banjir antara kesannya adalah melibatkan seperti hakisan tanah, tanah runtuh dan gelongsoran batuan, dan inilah yang menyebabkan rumah runtuh dan sebagainya. Jadi perincian lebih lanjut mengenai rumah runtuh ini kita akan bersama dengan mangsa yang mengalami situasi ini sendiri selepas ini. Tapi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Kelvin kerana sudi berkongsi satu kajian yang sangat bermanfaat dan boleh kita praktikan. Sponge City, bayangkan 70% air itu terletak, akan dimasukkan ke dalam storage tank itu, jadi maksudnya ia boleh mengelakkan banjir. Jadi harap-harap agar ini boleh jadi eye opener kepada anda di rumah untuk sentiasa orang kata jangan rakus sangat untuk membuat pembangunan, tetapi utamakan juga kelestarian ekosistem. Betul. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kita bersama dengan mangsa rumah runtuh akibat banjir yang berlaku baru-baru ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Sejahtera Asia. Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Mungkin kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau, boleh cari sahaja Sejahtera Asia di YouTube TVS. Baik, kita akan mendalami untuk blok ini pengalaman dan suara hati mangsa rumah runtuh ekoran banjir yang melanda baru-baru ini. Itulah orang kata ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Begitulah yang dapat kita gambarkan dengan situasi yang menimpa mangsa rumah runtuh ini apabila rumahnya yang telah didiami John lebih dari 30 tahun runtuh sekelip mata selepas dilanda banjir pada minggu lalu. Jadi untuk lebih lanjut, sebelum itu kita saksikan BT ini. Sudah jatuh ditimpa tangga, itu peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan situasi yang menimpa salah seorang mangsa banjir di kampung Bintawa, Kuching. Kediaman Rajani Borhan yang didiami lebih 30 tahun itu ranap, lebih-lebih lagi di bahagian dapur akibat hakisan banjir. Kejadian itu menyebabkan tiang di bahagian dapur rumah runtuh sekaligus menyebabkan lantai menjadi tidak rata. Katanya lagi kemungkinan besar berlakunya retakan rumah ini kerana struktur tanahnya lembut dan akibat banjir yang berlaku 4 hari yang lepas. Keadaan rumah yang telah roboh akibat banjir 4 hari lepas. Sejak bila ni roboh macam tu? Ya, roboh macam tu start hari Maret dah. Ya, start roboh. So, tunjuk macam ni yang mula retak ke? Ya, mula retak, lepas retak, ya tunjuk kecondongan rumah. Lepas ya dalam pukul sebelum tengah hari tadi, ya terus roboh. Minta tolong segerakanlah di rumah tu kerana kami si dapat nak pergi sini lah.
Itulah laporan yang dibawakan oleh Maria Suji di lokasi kejadian. Jadi hari ini kita bersama dengan mangsa rumah runtuh itu sendiri, Encik Rajani Borhan. Selamat datang ke Sejahtera Asia, Encik. Terima kasih atas jemputan TV Sarawak. Apa khabar setakat ini? Semuanya berjalan dengan baik, insya-Allah, harap. Alhamdulillah, semua keadaan kembali seperti normal. So, cuma perasaan tu. Itulah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, John. Dan ini adalah kali pertama insiden ini berlaku di rumah Encik Rajani. Biarpun sebelum ini pernah juga dilanda banjir besar. Jadi sebagai ketua keluarga Encik Rajani, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran Encik Rajani melihat rumah ni yang didiami lebih dari 30 tahun ranap runtuh sekelip mata? Apa perkara pertama terlintas di fikiran pada ketika itu? Terlintas pertama di fikiran kami keselamatan keluarga dan barang-barang keperluan yang sempat dialihlah sebelum kejadiannya. Perasaan anak-anak ni susulan insiden ini, apa perasaan anak Encik Rajani? Sebab dikabarkan baru-baru ini, iaitu sekitar bulan Mei tahun yang lepas, baru sahaja selesai dengan kerja membaik pulih tandas, bilik tidur yang dilakukan oleh anak-anak Encik Rajani sekeluarga. Jadi apa perasaan anak-anak selepas insiden ini, Encik? Cuma perasaan tu keluarga memberi semangat dan menasihat untuk banyak bersabar. Banyak bersabar. Itu juga yang kami harapkan di Sejahtera Asia. Banyak-banyakkan bersabar. Ini adalah musibah yang perlu kita tempuh. Tak semua orang melalui hidup yang sama. Ada yang terpaksa melalui ujian sebegini dan kita pastinya tertanya-tanya dari mana datangnya sumber kekuatan Encik Rajani ini. Tapi sebelum itu, kita nak tanya juga, di manakah tempat berteduh sementara bagi Encik Rajani keluarga sekarang ni? Okey, buat sementara ni kita keluarga duduk di rumah mak saudara dan barang-barang keperluan tu yang selamat kami simpan di rumah adik kami lah. Okey. Tapi ada juga barang-barang yang sempat ada juga. Alhamdulillah semua barang sempat dialih sebelumnya rubuh. Macam dah nampak macam ada kesan-kesan. Nampak kesan-kesan. 2 malam sebelum ya. Okey. Bila malam waktu nak tidur ya. Malam dengar bunyi retakan dah ada bunyi dah. Dengar. Okay. Dah ada bunyi dah. Sikit demi sedikit batu dekat dinding dah guguk di lantai. Okay. Jadi dekat Encik Rajani dengar bunyi retak ya. Berapa lama agaknya keruntuhan rumah Encik Rajani berlaku dekat ya? Selepas ya, kami dengan bini kami terus amadah dengan anak-anak, standby apa patut, dokumen, movekan, and then lepas kita move barang keperluan dekat ruang tamu, tempat runtuh ya, terus narik juga dinding dekat ruang tamu ya. Okay. Tindakan yang pantas diambil oleh Encik Rajani sekeluarga mengalihkan atas pertolongan jiran terdekat, anak-anak saudara, tindakan cepat pada hari ya. Mungkin ada barangan yang mungkin John tanya tadi tak sempat untuk dialihkan dan mungkin turut rosak disebabkan oleh keruntuhan rumah itu, kalau boleh dikongsikan, Encik. Cuma yang runtuh ya, barang-barang basic kejap lah. Keperluan asas lainnya saya ada. Okay. Yalah, memandangkan bahagian yang runtuh itu juga adalah bahagian dapur, tempat untuk Encik Rajani sekeluarga mencari rezeki, membuat kuih-muih dan sebagainya. Jadi bagaimana Encik Rajani melihat insiden ini boleh menjejaskan pendapatan Encik Rajani sekeluarga? Okey, untuk buat sementara waktu, saya dengan bini saya numpang ada rumah saudara lah.
rumah saudara yang ada 2 tingkat. So tingkat di bawah dipola sikit untuk bini kami akan mula kuih lah. Itu rumah saudara. Rumah saudara. Jadi mereka juga turut memberikan sokongan dan Alhamdulillah. bantuan. Inilah hikmahnya di sebalik insiden ini. Bantuan dari IPA Biras dari segi kewangan dapat meringankan beban. Pernah menyangka tak bahawa itulah kata orang selalu kita pola baik dibalas baik. Dan apabila kita ditimpa kejadian macam ni, pernah tak menyangka bantuan dan sokongan yang diberikan oleh bukan setakat saudara mara tetapi daripada jiran, kawan-kawan, pernah tak menyangka bantuan dan sokongan daripada mereka ini, Encik Rajani? Tidak menyangka lah. Bantuan orang yang kami kenal dengan si kenal pun ada beri bantuan. So hari Minggu tu mesti ada apa-apa arah melintang, akan ada persatuan NGO. Alhamdulillah, syukur. Yang akan datang untuk gotong royong untuk bersih kawasan. Okay. Baik, itu adalah cerita Encik Rajani, mangsa rumah runtuh akibat dilanda banjir minggu lepas. Jadi itu juga memberi iktibar kepada kita bahawa keselamatan itu perlu didahulukan. Dan mungkin juga kami mahu Encik Rajani kongsikan perancangan Encik Rajani selepas ini ialah rumah yang didiami lebih daripada 30 tahun runtuh sekelip mata disebabkan banjir. Jadi bagaimana perancangan untuk Encik Rajani sendiri dan perancangan untuk keluarga selepas ini, Encik? Okey, perancangan saya dengan keluarga, insya-Allah dengan bantuan yang ada, sokongan dari keluarga, insya-Allah mungkin akan mengambil masalah untuk diri semula rumah ya. Jadi perkara pertama nak dilakukan untuk mendirikan semula rumah ya. Dan mengembalikan keceriaan di teratak itu bersama dengan keluarga. Kami bangga sebenarnya dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Encik Rajani, biarpun dalam kesedihan, namun masih ada hikmahnya. Di situlah orang kata kita dapat melihat eratnya hubungan bersama dengan saudara mara, keluarga, kawan-kawan, jiran-jiran dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak-banyak Encik Rajani berkongsi cerita Encik Rajani bersama dengan Sejahtera Asia pada hari ini. Dan mungkin kepada penonton kita John yang nak menghulurkan bantuan dan sebagainya, boleh tanyakan sahaja kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. InsyaAllah akan dipermudahkan segalanya. Terima kasih sekali lagi Encik Rajani. Terima kasih harapkan atas semuanya berjalan lancar. Sama-sama. Harap semuanya berjalan lancar selepas ini, insyaAllah. Semoga dipermudahkan dan terus kuat. InsyaAllah. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi blok selepas ini dalam Sejahtera Asia. Jadi jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan sudi menonton kami sehingga ke akhir rancangan. Antara kesimpulan yang kita dapat daripada topik pada hari ini, mungkin John boleh ceritakan apa yang John dapat pelajari daripada topik yang pertama tadi, iaitu lebih lanjut perincian mengenai fenomena banjir ini. Tadi kita bersama dengan Dr. Kelvin Kwok, pensyarah di Swinburne University, dan beliau banyak berkongsi pandangan beliau, dan apa yang menarik perhatian saya yang beliau kongsikan adalah mengenai sponge city atau sponge city, di mana city ini akan digunakan untuk takungan air apabila terdapat kelebihan air yang taburan hujan yang 70% air yang akan letak di situ dan telah pun diamalkan di beberapa ibu kota beberapa city besar di China dan Amerika Syarikat dan sebagainya. Syarikat, sebab dekat Stormwater Module ni macam perincian yang dibawakan oleh Dr. Kelvin tadi, dia ada storage tank dan storage tank itu akan menyimpan lebihan air yang disebabkan oleh taburan hujan lebat dan fenomena king tide, dan malahan disebabkan oleh Stormwater Module ini juga kelebihannya adalah dia dapat merawat air yang kotor tu.
dan dapat dikonsum ataupun dipakai semula oleh pengguna. Jadi itu adalah serba sedikit mengenai topik yang pertama tadi, dan saya kira topik yang pertama tadi juga memberi kesedaran kepada kita untuk tidak hanya fokus kepada kerakusan pembangunan, tetapi sentiasa juga untuk menyeimbangkan kelestarian ekosistem agar kita tak terima sangat kesan, terutamanya kesan daripada pasca banjir ni. Sebab itulah bila kita berbicara mengenai kesan pasca banjir, hakisan tanah, rumah runtuh, sebab itu kita bawakan mangsa rumah runtuh itu sendiri tadi, Encik Rajani. Dan apa yang John lihat kepada kekuatan Encik Rajani tadi? Walaupun seperti yang kita tahu sudah jatuh di tipe tangga, dah pun kena banjir, rumah runtuh, tapi beliau masih lagi ada kekuatan, masih lagi sabar, dan itulah kekuatan beliau yang kita perlu ambil sebagai contoh, sebagai inspirasi. Dan juga dari sifat tolong-menolong antara saudara mara, antara jiran, dan itu keunikannya orang kita, Gas. Orang kita, kalau orang kawan kita, jiran kita dalam kesusahan, memang kita akan cepat je tolong. Tanpa memikirkan begitu rondeng lah atau orang. Macam ada timpa musibah, terus tolong tanpa memikirkan pasal juga apa-apa. Kepada saudara Encik Rajani tadi yang dikatakan sudi untuk berkongsi kesusahan ini dengan membenarkan Encik Rajani sekeluarga tinggal sementara di rumahnya. Itulah orang kata, sebab sebelum ini rumah yang dah didiami lebih daripada 30 tahun ni untuk membuat kuih muih dan sebagainya, tetapi run up sekelip mata. Jadi saudaranya membenarkan Encik Rajani sekeluarga untuk menjalani proses membuat kuih di rumah tersebut sementara nak dapatkan rumah itu kembali, nak bina rumah itu kembali. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada mereka yang telah membantu Encik Rajani sekeluarga. Juga kepada anda yang mungkin hendak mengulurkan bantuan, sekali lagi boleh hantarkan sahaja orang kata mesej anda kepada kami di Instagram dan Facebook Sejahtera Asia. InsyaAllah dengan tolong-menolong ni kehidupan kita akan lebih sejahtera macam Sejahtera Asia. Jadi esok topik kita, John, kita akan bersama dengan pemilik King Laksa. Sekali lagi King Laksa. Laksa pun boleh. Laksa boleh. Lapar makan laksa Sarawak lepas ni. Jadi kita nak ambil inspirasi daripada cerita beliau, macam mana orang kata bermula sebagai seorang daripada scratch ni. Macam mana boleh orang kata berjaya dalam bisnes makanan ini, apa yang dipraktikkan beliau, juga dari segi kesihatan. Esok topik kita, John, mengenai pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol. Semuanya esok. Jadi sampai di sini saja siaran kita untuk Sejahtera Asia hari ini. Saya Jonathan Ding. Saya Ghazali Zawawi. Kita jumpa esok hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Bye. Bye. Do